بصورتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saya muliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid An-Naim, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik dan inayah daripada Allah, di pada malam itu alhamdulillah kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita untuk sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib, menunaikan salat sunnah dan ibadah-ibadah sunnah yang lain, dan seterusnya kita duduk insyaallah kita di dalam masjid pada malam itu sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala terus memberikan kepada kita kebaikan, ganjaran dan kelebihan dengan niat kita semata-mata untuk kita mengharapkan redha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah bersambung daripada yang minggu lepas, iaitu dalam babu arkanis solat, iaitulah bab rukun-rukun solat, bab dalam menyatakan rukun-rukun, iaitulah kewajiban-kewajiban di dalam solat. Jadi kita ulang sedikit, iaitulah rukun solat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i, iaitulah ada 13 rukun. 13 rukun tu apabila setiap rukun tu digabung bersama dengannya akan tamakninah. Jadi kalau tamakninah yang dipisah, maka oleh kerana berlaku khilaf dalam kalangan ulama. Ada yang menyebutkan 14 rukun, ada yang menyebutkan 17 rukun. Jadi sekiranya kita masukkan sekali dalam setiap af'al solat, dalam setiap perbuatan solat yang rukuk, i'tidal dan sujud tu, setiap satunya kita masukkan tamakninah, maka kesemua sekali rukun solat dia yang muktamad. Di dalam mazhab Syafi'i ada 13 rukun. Kurang ataupun kita melakukan salah satu daripada 13 rukun, maka jadilah solat kita sah kerana sempurna rukun. Sedangkan rukun adalah perkara yang perlu ada di dalam solat. Tanpa menyempurnakan setiap satu rukun itu tadi, maka solat kita sempurna, kecuali pada orang-orang yang Allah Ta'ala bagi uzur padanya. Bagi uzur, contohnya seperti orang yang sakit dapat berdiri. Solat sakit dapat berdiri, maka uzur baginya. Ataupun orang yang lumpuh, jadi yang nama rukun perbuatan itu tadi bagi orang yang lumpuh, maka diuzurkan. Nya si dapat angkat takbir, nya si dapat melakukan rukuk, nya si dapat melakukan sujud, orang yang lumpuh. Jadi ada cara bagi orang yang solat sakit tu. Jadi caranya diperkirakan di dalam hatinya, nya berkeadaan rukuk, nya berkeadaan i'tidal, kemudian nya berkeadaan sujud dan sebagainya. Hatta bagi orang yang hidup dalam anggota badannya hanya apa? Hanya akal fikiran, otaknya masih berfungsi. Otaknya masih berfungsi, maka solat orang tu adalah semuanya bersandarkan kepada akal fikirannya. Hanya baca Fatihah berdasarkan kepada fikirannya. Mulut dapat bergerak. Kemudian selepas daripada Fatihah, nya pun nak melakukan rukuk, pun dalam fikirannya seolah-olahnya melakukan rukuk. Kemudian i'tidal, dalam fikirannya seolah-olah melakukan i'tidal. Sehinggalah salam. Semuanya bersandarkan kepada fikiran. Kalau lagi ada mata, saya ada masalah tuan-tuan.
kita boleh rukuk, kita turun sedikit bola mata kita ke bawah. Kalau sujud, mata kita turun lagi ke bawah. Maka sebagai tanda kita rukuk ataupun sujud. Contoh solat orang-orang yang sakit. Kelak kita akan masukkan. Macam ni solat orang yang sakit. Jadi setiap daripada rukun perlulah dipenuhi, wajib dipenuhi kecuali ada uzur. Uzur seperti yang kita sebutkan tadilah. 13 rukun iaitulah yang pertama niat. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian membaca al-Fatihah. Kemudian kita rukuk serta thama'ninah. Kemudian i'tidal serta thama'ninah. Kemudian sujud serta thama'ninah. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir. Kemudian selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir. Kemudian kita memberikan salam. Kemudian kita dalam setiap satu tadi kita melakukan secara tertib. Semuanya adalah 13 rukun. 13 rukun yang wajib kita penuhkan di dalam solat. Kemudian di dalam 13 rukun itu tadi ulama membahagikan rukun itu kepada 4 bahagian, yakni yang pertama rukun qauli, iaitulah rukun-rukun percakapan ataupun rukun-rukun lafaz. Yakni perlulah rukun itu tadi dilafazkan. Maka yang pertama iaitulah apa? Takbiratul ihram. Maka perlulah takbiratul ihram untuk dilafazkan dengan jelas oleh telinga kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi kita si dapat nak berbisik. Si dapat kita hanya diam pada ketika angkat takbir. Kita angkat tangan aja. Tanpa melafazkan Allahu akbar, maka solat kita si sah. Si terlaksana satu ataupun si sempurna satu rukun solat, iaitu takbiratul ihram. Seterusnya membaca al-Fatihah, rukun lafaz. Perlulah dilafazkan Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim sehingga waladdallin amin. Perlu dilafazkan. Jangan kita hanya menggerakkan bibir ataupun diam. Kemudian tasyahud akhir, iaitulah tahiyat akhir pun harus dilafazkan. Iaitulah bermula daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sehingga apa? Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siaja. Ya, nama tahiyat akhir. Adapun selebih daripada ia adalah sunnah. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sehinggalah fil alamin innaka Hamidun Majid. Semualah tambahan sunnah. Yang nama tahiyat akhir tadi sehingga apa? Sehingga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita mau tambah sayyidina atau si tambah sayyidina macam ni. Ada yang bertanya, kalau kita mau tambah sayyidina Muhammad, ada yang membaca Allahumma salli ala Muhammad. Dua-dua betul. Kita mau baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun kita mau baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun kita mau lebih lagi Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Boleh. Yang penting kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir ya. Sudah selesai. Jadi apabila kita menyebutkan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina, ya semua adalah lafaz sunnah, dapat pahala kita. Dapat pahala kita dalam menyebutnya. Tanda penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Kemudian dalam tahiyat akhir tadi kita berselawat kepada Nabi. Dan kemudian yang terakhir iaitulah salam. Jadi berselawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir perlu dilafazkan. Perlu dilafazkan. Tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian berselawat kepada Nabi pun perlu dilafazkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selebih daripada ya, kalau si kedengaran oleh telinga kita si ada jadi masalah. Kerana rukun kita tahiyat akhir tadi sudah sempurna. Sudah sempurna.
Dan yang terakhir iaitulah salam. Melafazkan salam sehingga didengari oleh telinga kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Sempurna rukun qauli kita yang 5. Seterusnya ulama bagikan rukun tu juga kepada arkanun fi'liyah, iaitulah rukun-rukun perbuatan, yakni salah satunya ialah qiyam, berdiri. Berdiri bagi yang mampu lah. Kemudian war-ruku' dan ruku'. Kemudian wal-i'tidal dan i'tidal, was-sujud dan sujud, wal-julus bainas sajdatain dan duduk antara dua sujud, wal-qu'udu fit tasyahhudil akhir dan duduk kita pada tahiyat akhir. Semua itu adalah rukun perbuatan. Yang ketiga itulah rukun maknawi. Satu aja rukun maknawi, iaitu niat. Rukun maknawi itulah niat di dalam hati, ya. Maaf. Rukun maknawi iaitulah tertib. Secara maknawinya kita ikut tertib. Rukun maknawi. Adapun yang terakhir itulah rukun qalbi, iaitulah niat. Rukun di dalam hati iaitulah niat. Maka 4 pembahagian rukun oleh para ulama. Sempurna 13 rukun tu, maka solat kita insya-Allah sah. Solat kita sah. Baik, jadi malam tu insya-Allah kita akan membahaskan sedikit berkenaan dengan rukun yang pertama, iaitulah niat. Rukun pertama iaitulah niat. Maka niat adalah satu kewajiban dalam solat. Tanpa niat, solat kita sah. Sekali lagi kita tekankan bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui akan niat kita semua. Tetapi kerana itu adalah ibadah, ibadah yang didasari oleh niat, maka kewajiban kita akan niat. Allah dah tahu. Contohnya kita akan solat isyak sebentar lagi. Allah tahu kita akan solat isyak, tetapi semuanya bersandarkan kepada niat. Kerana oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyah. Setiap amalan tu didasarkan kepada niatnya. Kalau kita cerita, niat tu sangat mudah. Okey, baik. Mahallun niyah, tempatnya niat di sini, mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat iaitulah di dalam hati, bukannya di mulut. Tempat niat sesungguhnya di dalam hati. Apa yang terbit di hati kita untuk kita solat maghrib, kita nak solat isyak, ialah niat. Bukannya di mulut. Adapun yang di mulut adalah apa? Sunnah, at-talaffuz. Melafazkan niat ya dengan lafaz adalah sunnah. Jadi kita pun sebut usolli fardal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dengan lafaz, ia adalah perkara sunnah, bukannya satu kewajipan. Yang kewajipan adalah apabila kita mengangkat takbir Allahu Akbar, kemudian timbul dalam hati bersamaan dengan angkat takbir sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala Akbar. Macam mana? Yang timbul di dalam hati itulah yang namanya niat. Niat tu mestilah muqtarinan bi fi'lih. Mestilah sejalan dengan perbuatan takbir. Apabila kita mengangkat takbir, pada ketika ya sejalan mengangkat takbir kita dengan niat kita, maka yang sempurna. Adapun kita melafazkan niat sebelum daripada angkat takbir, itulah perkara sunnah yang dengannya hati kita akan lebih kuat, lebih teguh dalam niat kita. Jadi kalau kita lafaz pun niat kita sebelum takbir, maka solat kita tetap sah. Yang penting niat kita hadir pada ketika bersamaan mengangkat takbir. Baik. Wa waqtuha, dan waktu niat iaitulah athna at-takbir, pada ketika kita bertakbir. Kita takbir Allahu Akbar, pada ketika kita lafaz takbir, kita pun niat bersamaan waktunya. Bersamaan waktunya. Maksudnya kalau sebelum ataupun selepas takbir baru kita niat dalam hati, solat kita sah. Sehingga disebutkan falau kabbara biduni ay yastahdiraha thumma ba'da takbir nawa fala tan'aqidu salatuh. Sekiranya seseorang tu bertakbir, itulah melafazkan Allahu Akbar,
biduni ayyastahdiraha, tanpanya menghadirkan niat di dalam hati. Angkat takbir aja, Allahu Akbar. Saya ada niat dalam hatinya pada ketika takbir. Kemudian selepas takbir barunya berniat, fala tan'aqidu salatuh, maka sah solat orang tersebut. Sah solat orang tersebut. Susah juga bunyi itu. Macam susah aja bunyi kita untuk nak angkat takbir sekali dengan niat. Susah. Susah bagi orang-orang yang udah biasa, orang-orang yang mengerti dan sebagainya. Susah. Kena perlu kita melafazkan takbir secara rahsia dalam hati. Kena dalam syariatnya mewajibkan seseorang untuk melafazkan niat dengan lafaz. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ingin menyelamatkan kita manusia. Allah Ta'ala ingin menyelamatkan kita sebagai hambanya daripada perasaan apa? Daripada perasaan riya, daripada perasaan takbur, tinggi diri, menunjuk-nunjuk. Ya, hikmahnya kena niat tu perlu ditampuk dalam hati, dalam-dalam. Kita pun yang tahu niat kita apa. Kita pun yang tahu, Allah yang tahu. Adapun sekiranya diwajibkan bagi kita untuk melafazkan niat, cenderung hati kita untuk menunjuk-nunjuk. Menunjuk-nunjuk. Ataupun memalukan diri kita. Memalukan diri kita. Ada juga orang selepas solat maghrib contohnya, kemudiannya bangun. Kita ingat mau solat sunat. Rupanya nyelafaz kuat, usolli fardhul maghribi 3 raka'atin qada'an. Qada' rupanya. Jadi kenayalah nikmat hikmah syariat tu niatnya di dalam hati. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka sah solat orang yang ketika takbirnya ada niat. Ada niat. Seterusnya darajatun niyah fi shalah thalathatun. Darajat ataupun tingkatan niat-niat dalam solat itu ada 3 tingkatan. Dalam solat ada 3 tingkatan niat. Situ kelak kita akan nampak bahawa niat itu dalam solat sebenarnya sangat mudah. Apa yang kita lakukan pada hari itu, apa yang diajarkan kepada kita semenjak daripada kecil, ia semua adalah niat yang sempurna dalam solat. Adapun sebenarnya soal niat, kalau kita belajar dan belajar terus, kita akan dapati bahawa sebenarnya niat yang cukup untuk jadi sah solatnya perlu macam apa yang kita lafaz pada hari itu. Kita lafaz usolli fardhu al-maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Panjang. Sebenarnya lafaz niat yang cukup untuk sah solat kita sebenarnya pendek saja. Maka yang pertama disebutkan idza kanatis salatu fardhan. Sekiranya solat yang kita lakukan adalah solat fardu, maka apa yang wajib terdetik dalam hati kita? Maka yang pertama, wajaba qasdul fi'li wat ta'yin wal fardhiyah. Maka yang terdetik dalam hati kita wajib 3 perkara aja. Yang pertama, qasdul fi'li. Niat untuk melakukan. Yang pertama, yang wajib dalam niat tu niat melakukan. Apa niat melakukan? Perkataan usolli. Jadi lafaz usolli, ya, yang pertama, yang wajib kalau solat fardu, usolli. Apa maksudnya? Usolli itulah aku solat ataupun aku akan solat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, usolli itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari iaitulah kata kerja yang present tense. Present tense. Present tense dalam membawa erti aku akan solat atau aku solat, usolli. Jadi yang wajib usolli, yang dinamakan qasdul fi'li. Yang kedua wat ta'yin, dan juga ta'yin, iaitulah apa ta'yin? Menyebutkan jenis solat. Menyebutkan jenis solat. Apa solat yang kita baca, yang kita mau lakukan? Iaitulah solat maghrib. Jadi kita sebut maghrib. Kalau subuh kita sebut subhi. Kalau kita apa? Solat isya, isya'i, zuhur, zuhri, asar, asri dan sebagainya.
sebagainya, menyebutkan solat tu. Jadi yang kedua, yang pertama kita sebut usolli, yang kedua kita sebut subhi, maghribi, isya'i. Yang kedua. Dan yang ketiga, yang wajib hadir pada ketika kita berniat untuk solat, iaitulah fardhiyah, menyebutkan fardu tadi, menyebutkan fardu. Jadi kita sebut usolli fardhal maghribi, 3 tu aja. Usolli fardhu al-maghribi, ataupun usolli fardhu as-subhi, usolli fardhu al-isya'i, usolli fardhu al-zuhri, usolli fardhu al-asri. Jadi dalam solat fardu yang wajib untuk terdetik dalam hati kita dalam niat, itulah 3 perkara tu. Usolli, fardhu dan juga maghribi. 3 aja. Senang. Sangat mudah dalam hal niat. 3 atau yang perlu kita lafazkan dalam niat lah, terdetik dalam niat. Terdetik dalam niat kita pada ketika kita akan takbir Allah dalam hati, usolli fardhal isya'i wa akbar. Kita si perlu menyebutkan berapa rakaat. Kita si sebut menyebutkan 4 rakaat kah, maghrib 3 rakaat kah, subuh 2 rakaat kah, zuhur 4, asar 4. Si perlu kita sebut, kerana menyebutkan bilangan rakaat adalah sunnah. Saya ada solat isyak yang 3 rakaat, saya ada solat isyak yang 2 rakaat, saya ada. Jelas sudah tahu kalau isyak 4 rakaat. Ataupun melafazkan maghrib 3 rakaat sunnah. Saya ada maghrib yang 2 rakaat, saya ada maghrib yang 4 rakaat, saya ada. Jamaah. Solat jamaah. Solat jamaah kelak kita masuk. Kita sentuh solat fardu dulu. Baik. Si perlu melafazkan bilangan rakaat, bilangan rakaat. Ataupun melafazkan lillahi ta'ala. Ataupun kita si perlu lafaz lillahi ta'ala, kerana lillahi ta'ala pun adalah lafaz yang sunnah. Kita si solat kecuali pada Allah. Kita si solat kecuali pada Allah. Kalau ada orang yang solat sembahnya pada selain Allah, kini-kininya kafirnya, kini-kininya jatuh ke kafir. Kerana kita niat kita solat kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala. Jelas. Jadi melafazkan lillahi ta'ala dalam niat, ia adalah lafaz sunnah saja. Jadi kita baca usolli fardhal isya'i, usolli fardhu al-maghribi dan sebagainya. Ya sekiranya solat fardu. Baik, yang kedua, darajat yang kedua, tingkatan yang kedua, idza kanatis shalah nafilah muaqqatan. Sekiranya solat yang kita lakukan tadi adalah solat sunnah, solat sunnah yang ada waktunya yang tersendiri, ataupun solat sunnah yang dzatus sabab, solat sunnah yang mempunyai sebab. Solat sunnah yang ada waktunya, contoh apa? Contoh solat sunat duha. Solat sunat duha kita solat pada ketika setelah beberapa minit terbitnya matahari, sehinggalah beberapa minit sebelum tegaknya matahari di atas kepala, sebelum tergelincirnya matahari masuknya waktu zuhur. Untuk solat duha. Saya ada orang solat duha pada malam hari, ataupun di sepertiga malam orang baca solat duha. Saya ada orang solat duha pada waktu yang tertentu, maka tu nama solat sunat di waktu yang tertentu, solat duha. Ataupun seperti solat witir, solat witir, penutup segala solat witir, solat sunnah. Jadi selepas apa? Selepas daripada kita melakukan solat fardu isya, kita pun buat witir. Ataupun sebelum tidur witir, sebelum tidur kita witir. Maka tentu waktunya tadi apa? Bila? Malam selepas daripada isyak sehinggalah sebelum subuh, sempat kita buat witir. Itulah solat yang dinamakan solat muaqqatan, solat sunnah yang ada waktunya. Ataupun solat sunnah yang dzatus sabab, solat sunnah yang mempunyai sebab. Solat sunnah yang mempunyai sebab, contohnya seperti apa? Solat sunnah wudu. Kita solat kenapa? Lepas kita berwudu. Ataupun solat sunnah tahiyatul masjid, kita solat apabila kita masuk masjid. Ataupun solat sunnah
Gerhana, kita lakukan solat sunnah kerana berlaku gerhana pada ketika ya. Jadi itu adalah solat sunnah yang mempunyai sebab. Jadi apabila solat sunnah yang ada waktu dan solat sunnah yang ada sebab, maka yang wajib di dalam niat adalah apa? Qasdul fi'li, usolli tadi, dan juga ta'yin. Dan solat apa? Contohnya kita solat duha. Jadi apa yang kita baca? Usolli apa? Usolli duha. Aku solat duha. Cukup. Dalam hati kita angkat takbir. Allah, aku solat duha. Akbar. Cukup. Kita perlu sebut sunnah, perlu sebut rakaataini, perlu sebut lillahi ta'ala, perlu. Semuanya adalah lafaz sunnah. Semuanya adalah lafaz sunnah. Jadi lebih senang. Kalau solat sunnah, dua aja lafaz yang diperlukan, dua aja lafaz diperlukan ketika terbit dalam niat kita. Solat duha contohnya. Aku solat duha. Perlu sebut dua rakaat, perlu sebut lillahi ta'ala atau rakaataini dan sebagainya, perlu. Ya kalau solat sunat yang ada waktu dan solat sunat yang zatus sabab, yang ada sebab. Dan yang terakhir jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya solat itu tadi ialah solat sunnah mutlak. Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak apa? Solat sunat mutlak maksudnya kita solat sunat apa aja? Kalau kita ada menggandingkan solatnya dengan sesuatu, contohnya duha, maka yang nama solat sunat duha. Dengan tahajud contohnya, ada solat sunat tahajud. Ataupun solat witir, solat sunat witir, ini nama solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ialah solat yang kita lakukan sekadar sunnah. Jadi kita pun baca usolli sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sunnah aja, sembahyang sunnah apapun. Jadi kalau solat sunat mutlak yang perlu dalam niat, kalau kita mau lafaz pada ketika angkat takbir, satu aja, iaitulah qasdul fi'li. Kita sebut usolli. Jadi kita angkat takbir Allahu akbar, dalam hati usolli wa akbar. Aku akan solat, Allah, aku akan solat. Ataupun Allah, aku solat wa akbar. Cukup. Jadi itu tingkatan-tingkatan solat yang nak madah bahawa apa aja niat yang kita perlukan, sekurang-kurangnya pada ketika takbir, sekurang-kurangnya. Adapun kalau kita melafazkan panjang, dia adalah kesempurnaan niat. Usolli sunnatul duha rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat duha 2 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Ta'ala. Ya sempurna niat. Sempurna niat di dalam hati lah, di dalam hati. So ya kita, kalau kita melihat, kalau ada kawan-kawan kita yang angkat takbir ada lama dikit, Allah, kenapa? Hanya mau menyempurnakan niatnya tadi. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala wa akbar. Macamnya. Kalau orang yang faham, orang yang tahu, orang yang dah terbiasa, hanya biasa aja. Allahu akbar. Sudah dalam niatnya semudah-mudahnya yang boleh. Ya, biasa kita nanggap. Tetapi kita perlu bezakan. Kita perlu bezakan dengan sesuatu perkara itu yang dinamakan was-was. Was-was. Dalam hati akan senantiasa timbul was-was oleh yang dibisikkan oleh syaitan. Maka dalam surah An-Nas Allah Ta'ala menyebutkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita minta lindung daripada Allah min syarril waswasil khannas, daripada bahayanya bisikan-bisikan waswas khannas, syaitan. Kita minta berlindung daripada Allah waswasnya syaitan. Jadi apabila hati kita tu senantiasa timbul waswas, ya boleh jadi juga takbir kita jadi panjang, sepanjang-panjang yang boleh. Kenapa? Kerana was-was kita. Kita angkat takbir Allah sahaja, aku solat fardu subuh 2, 3, 4, 2. Hanya jadi was-was, subuh ke zuhur. Jadi was-was artinya
Ialah kena Allah panjang kan? Allah panjang. Bila dah lillahi ta'ala punya bar. Ada orang macam yang penyakit was-was. Jadi kita minta lindung daripada Allah Ta'ala penyakit was-was tu. Ini adalah satu penyakit. Penyakit yang kita minta lindung daripada Allah akan penyakit was-was. Kita mungkin pernah kena lah penyakit was-was. Mungkin ada orang yang kena. Tetapi kalau kita kena, kalau kita terasa kalau diri kita kena akan was-was, maka kita minta jauh daripada Allah Ta'ala. Luruskan, fokuskan hati kita untuk solat. Jangan memikirkan benda yang lain. Jangan beralih arah niat kita ke arah yang lain walau apapun. Kerana ayat mudah nak timbul was-was. Kerana disebutkan oleh para ulama, hati itu adalah tempatnya senantiasa dikelilingi oleh syaitan. Hati kita senantiasa dikelilingi oleh syaitan. Bila senantiasa dikelilingi oleh syaitan, maka senantiasalah hati kita tu kena penyakit was-was, dibisik-bisik sesuatu perkara yang menyebabkan kita lari daripada fokus kita. Oleh kerana ya juga, kita disunahkan melafazkan niat tadi. Kita disunahkan melafaz niat sebelum takbir. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, supaya kita terlepas daripada gangguan was-was. Dan juga sunnah sebelum solat kita baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan daripada syaitan yang direjam. Kemudian kita baca surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan juga kita disunahkan baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sehingga akhir ayat. Supaya apa? Supaya pada ketika solat kita terlepas daripada gangguan-gangguan syaitan. Gangguan-gangguan syaitan. Syaitan tu kalau dah nyamuk ganggu pada ketika solat ialah paling sukanya kacau. Palingnya suka kacau ialah pada ketika solat. Oleh kerana ialah kita ada orang-orang yang lupa rakaat. Ada orang yang lupa kalau dia dah baca Fatihah. Ada orang yang lupa macam-macam. Sehingga jadilah solatnya tu sempurna. Ibu madah makmum, imam pun boleh lupa. Orang yang mengepalai solat tu pun boleh lupa. Dan jangan kata imam, para ulama pun diganggu pada ketika solat. Jadi kita, sehingga ada ulama menyebutkan persiapan sebelum solat dia adalah satu perkara yang wajib. Tapi itu masih diperbahaskan lah. Kita kata persiapan sebelum solat apa? Datang ke masjid awal. Kemudian masuk ke masjid kita selepas kita wuduk pindah, kita pun masuk ke masjid, solat sunat, wuduk, solat sunat, tahiyatul masjid. Sementara nunggu azan contohnya, ataupun sementara nunggu iqamat. Kita pun duduk di dalam masjid. Jadi sementara menunggu solat, ada ulama mengatakan wajib mempersiapkan diri untuk solat dengan apa? Kita zikir, kita baca Quran, kita apa lagi? Istighfar, kita selawat dan sebagainya adalah perkara yang wajib. Supaya apa? Bila kita berzikir, kita isi diri kita dengan zikrullah, ayat Quran dan sebagainya. Bila kita solat, kita jadi tenang. Ada yang menyebutkan wajib. Ada yang menyebutkan sehingga wajib. Boleh diamalkan lah. Boleh diamalkan. Supaya apa? Kita dapat solat yang sempurna. Solat yang sempurna. Kerana apabila kita menyentuh tentang pada bulan-bulan yang lepas lah, tentang solat-solat, waktu-waktu solat. Kita sebut waktu solat tu ada waktu apa? Waktu yang utama, waktu fadilah. Nama waktu fadilah. Waktu fadilah apa? Waktu fadilah ialah waktu yang selepas dilakukan azan, kita pun cukup untuk kita solat sunat. Kemudian kita terus melakukan solat. Selepas daripada kita salam, hilang waktu fadilah. Ada beberapa tempat, di beberapa buah negara, di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, ada yang melazimkan jamaah untuk berzikir beberapa minit sebelum kita solat. Ada yang melazimkan macam yang selepas azan, solat sunnah. Selepas solat sunnah ada zikir-zikir yang dibaca.
Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, baca 10 kali. Kemudian ayatul kursi, kemudian istighfar 10 kali, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian selepas astaghfirullah baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Kemudian belum lagi dibangunkan solat, diulang lagi, subhanallah, alhamdulillah. Kadang-kadang sampai 3 kali, 4 kali diulang. Kemudian barulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru kemudian iqamat. Ada yang melazimkan para jemaah untuk macamnya. Jadi jangan kita heran kalau ada di beberapa masjid, yang mengamalkan benda-benda macam tu. Bukan maksudnya kita tu melewatkan solat, bukan maknanya kita melewatkan solat. Tetapi kenapa kita ingin mengambil atau mempersiapkan diri kita supaya solat kita sempurna. Ya aja. Sebelum kita pada untuk ajaran untuk si betul dan sebagainya, masih dalam waktu fadilat, insya-Allah. Masih dalam waktu fadilat. Kemudian yang ketiga tadilah, tingkatan yang ketiga dalam solat kita, niatnya sekiranya solat sunat yang mutlak. Jadi perlu usolli. Satu aja, usolli. Okey, kita nak niat solat sunat malam hari contoh. Selepas solat sunat, selepas kita bangun daripada tidur, biasanya kita baca solat sunat apa? Tahajud. Kita solat sunat, hajat, taubat, witir dan sebagainya. Kadang-kadang kita bertanya, tuan-tuan, kita bertanya kadang-kadang pada diri kita, sini oleh para ulama tu zaman-zaman dulu solatnya sampai 100 rakaat, sampai 300 rakaat. Sini oleh rakaat tu tadi. Kita bertanya, rupa-rupanya kalau kita kira solat taubat 2 rakaat, solat hajat 2 rakaat, solat witir 3 rakaat, kemudian solat apa lagi? Tahajud 2 rakaat. Baru 8, baru 9 rakaat baru. Sini lagi pergi beratus-ratus rakaat yang lain. Tu namanya solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak iaitulah solat yang tiada had pada rakaatnya. Tiada had pada rakaat solat sunat mutlak. Jadi kita kata, aku nak solat sunat kerana Allah Ta'ala. Apa-apa sunat? Solat sunat. Kita pun baca Allahu Akbar. Habis 2 rakaat, kita pun naik lagi. Aku nak solat sunat, Allahu Akbar. Berapa rakaat pun kita nak buat yang nama solat sunat mutlak, dipersilakan selagi kita mampu. Itulah yang disebut dulu orang ulama dulu mari sampai beratus-ratus rakaat. Ialah pada solat sunat mutlaknya. Solat sunat mutlaknya. Kalau duha, duha pun ada limit. Ada 2, ada 8, ada 12 paling banyak. Ataupun lain-lain solat tasbih. Solat tasbih kita belum sebut. Solat tasbih ada limitnya 4 rakaat. Biasanya dilakukanlah 4 rakaat. Taubat 2 rakaat dan sebagainya. Jadi kita pun terfikir seni oleh ratus-ratus rakaat rupanya di solat sunat mutlak. Dan solat sunat mutlak tu juga ialah solat sunat yang tiada had. Rakaatnya tadi ya, tiada had. Dan kita nak buat kalau 10 solat sunnah mutlak contohnya 10 rakaat. Dari awal kita solat, bangun, duduk, solat, bangun, duduk sampai 10 rakaat baru salam. Boleh? Kerana saya dah had rakaat. Kita nak ulang 10 rakaat, sila. Ataupun kita pola solat sunat mutlak daripada rakaat pertama sampai ke 20 contohnya. 1 kali salam, boleh? Kerana ada had pada rakaatnya. Namun jemaah dirahmati Allah Ta'ala, yang paling afdol dalam solat-solat sunnah, sekiranya kalau ada solat sunnah yang panjang-panjang macam tu, yang paling afdol ialah kita melakukan rakaatain. Kita buat 2 rakaat. Jadi kita memula solat sunat mutlak 10 rakaat sekaligus, boleh? 20 rakaat sekaligus, boleh? Kita mau buat yang paling afdal, iaitulah 2 rakaat salam, bangun 2 rakaat salam, bangun 2 rakaat salam, sampai 20, 50, 100 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, ia yang paling afdal, paling utama.
Dilakukan oleh Nabi SAW rakaatain. Berbeza dengan witir. Witir tu ganjil bilangannya. Simuk kita buat 3, kita buat 5. Simuk buat 5, buat 7. Simuk 7, 9, 9, 11, 11, 13, 13, 15. Sampailah berapa banyak witir kita nak buat, syaratnya mesti ganjil. Witir pun maksudnya ganjil. Witrun ganjil. Boleh. Yang penting ganjil. Solat sunnah mutlak pun boleh satu juga. Solat sunnah mutlak pun boleh satu rakaat. Solat sunnah mutlak boleh satu rakaat. Okey, baik. Jadi ya tadi kita sebutkan 3 tingkatan rukun ataupun niat dalam solat. Yang pertama, sekiranya solat fardu kita perlu tiga benda. Yang pertama usolli, kemudian yang kedua maghrib kah, isyak kah, zuhur, asar, subuh dan sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga fardu. Kita perlu menyebutkan usolli fardus subhi, usolli fardul maghribi. Cukup. Si perlu rakaataini, si perlu thalatha rakaat, si perlu arba'a rakaat, si perlu lillahi ta'ala, maka solat kita, niat kita sudah sah. Solat kita sudah sah. Ya untuk solat fardu lah. Adapun untuk solat sunnah yang mempunyai waktu, seperti solat duha ataupun solat witir, dan juga solat sunnah yang mempunyai sebab, seperti solat gerhana, solat tahiyatul masjid dan sebagainya, hanya 2 yang diperlukan, iaitulah usolli dengan sunnah. Bukan, usolli dengan apa? Dengan ta'yin solat tadi. Usolli kusufain, contohnya gerhana matahari. Usolli wudu, saja aku solat wudu. Ya dua yang diperlukan dalam niat kita supaya jadi sah. Adapun yang terakhir iaitulah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak paling mudah tuan-tuan, iaitulah kita hanya mendetikkan dalam hati kita usolli. Usolli aja. Usolli. Allah dalam hati usolli wa akbar. Macam ya. Ya, setakat 3 tingkatan niat solat yang kita sampaikan pada malam tu, insyaallah selepas daripada azan. Kalau jemaah ada soalan, insyaallah boleh bertanya insyaallah.
Subhanahu wa taala, berkenaan solat, berkenaan dengan niat. Ada yang ingin ditanya? Berkenaan soalan tentang solat jamaah. Solat jamaah dan qasar tadi, maka niat ketika kita solat jamaah dan qasar, jadi melafazkan dalam niat tujuan jamaah dan qasar adalah wajib. Jadi kita katakan dalam solat fardu tadi 3 lafaz yang perlu, yaitulah usolli, ataupun kemudian yang kedua subhi, yang ketiga fardu. Maksudnya usolli fardu subhi. Sekiranya dalam solat zuhur, contohnya kita mau qasarkan solat zuhur itu tadi, jadi kita sebut usolli fardu zuhri qasran. Pada ketika angkat takbir Allah, dalam hati kita, aku solat fardu zuhur qasar, Allahu akbar, cukup 4 aja, sama dengan jamak. Usolli fardu zuhri jam'an, jamak, cukup. Kerana zuhur memang dijamakkan dengan asar, sedang yang dijamakkan dengan yang lain, maka cukup 4 dia tadilah. Dalam solat jamak ataupun solat qasar, maka yang wajib terdetik dalam niat pada ketika angkat takbir Allahu Akbar, bersamaan dengan takbir Allahu Akbar tadi dalam hati kita sebut, pertama usolli, kedua fardu, yang ketiga zuhri, kemudian jam'an ataupun qasran. Si perlu rakaataini, si perlu arba'a rakaatin, si perlu lillahi ta'ala, sudah cukup menjadikan niat kita sah. Adapun yang kita baca panjang, apa-apa lain sebagainya, usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbilan kiblati lillahi ta'ala dan sebagainya, hanyalah lafaz-lafaz sunnah untuk menyempurnakan niat.
Jadi sebenarnya niat tu tuan-tuan, niat tu sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Apa bezanya? Kalau saya pernah sebutkan perkara tu, saya ingin bangkitkan lagi. Kalau kita mengetahui kalau selain daripada 3 tu lafaznya hanya sunnah, kita dapat bezakan keadaannya bila kita datang lambat sembahyang. Bila kita datang lambat sembahyang, imam mudah mau rukuk dah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam pun Allah. Bila imam dah mau rukuk, Allahu akbar, kita pun baru datang. Bila kita mau datang tuan-tuan, kita dah boleh fikir di situ. Kalau kita tahu lafaz-lafaz niat yang lainnya hanya sunnah, jadi kita lafazkan, aku solat fardu isya, Allahu akbar. Cukup. Si perlu kita baca panjang. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Taala, Allahu akbar. Jadi imam mudah sami Allahu liman hamidah. Kita pun tertinggal rakaat satu. Jadi bukankah orang yang tertinggal rakaat orang yang rugi? Jadi kalau kita tahu kalau sekurang-kurang lafaz niat yang terdetik dalam hati pada ketika angkat takbir hanya 3, maka senang kita. Sampai-sampai kita si perlu lafaz terus Allah. Pada ketika angkat takbir Allah, terus aku solat isya, aku solat fardu isya, Allahu akbar. Terus kita ikut imam. Jadi kita dapat rakaat. Kita dapat rakaat bersama imam dan kita si perlu bangun selepas imam salam. Ya bezanya kalau kita faham perkara tu, kita tahu perkara tu, senang bagi kita untuk ikut rakaatnya imam. Ikut rakaatnya imam. Saya dulu hairan juga ceritanya. Dulu lah zaman lagi sekolah. Kena ada ustaz. Apabila waktu subuh masa saya ada ustaz, bila udah imam mau rukuk, ustaz dia datang terus Allahu akbar. Tanpa mengangkat takbir, nya lafaz Allahu akbar terus tangan ke perut. Allahu akbar. Saya datang bersamaan datang, tapi saya sih dapat rakaat sebab saya tu tadi usolli fardhu subhi rakataini. Makmuman sebagainya, imam dah sami Allah liman hamidah. Saya heran, kena ada orang macam tu. Di fikiran pun main-main lah. Tu ajaran betul, si betul tu. Rupa-rupanya bila kita mengaji, rupanya betul. Mudahnya dalam bab niat. Sehingga kita dapat mengikut imam dalam rakaat pertama tadi. Mudah sebenarnya. Kita tu rupa-rupanya menyusahkan diri kita, baca panjang dan sebagainya, timbul lagi was-was di dalam hati kita. Jadilah kita tu terlambat rakaat. Terlambat rakaat. Jadi ya dalam permasalahan niat ada kelak minggu depan insya-Allah kita akan masukkan beberapa masalah-masalah yang timbul dalam bab niat. Yang sering dibahaskan oleh para ulama, perkara-perkara ataupun masalah-masalah, persoalan-persoalan yang timbul dalam bab niat. Dia diajak berkenaan dengan niat. Maka kita ulang lagi lah. Niat tempatnya di hati. Apa yang kita lafazkan adalah sunnah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan niat solat yang sempurna, maka kita lafazlah sebelum angkat takbir. Niatlah sebelum angkat takbir. Kemudian pada ketika bertakbir ialah niat kita. Contohnya selamat lagi solat isya. Usolli fardul isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati lillah ma'muman lillahi ta'ala Allah. Dalam hati kita pun aku solat fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum kerana Allah Taala, Allahu akbar. Yang sempurna niat. Niat yang sempurna lah. Adapun yang ringkas seperti yang kita sebutkan tadi, ia adalah seringkas-ringkas niat yang kita detikkan dalam hati, cukup niat kita jadi sah. Solat kita jadi sah. Sekian. Jemaah dirahmati Allah Taala, diajak untuk pembahasan malam tu. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqamah dan yang diberikan ilmu dan faham akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.